Apa itu facility management atau pengurusan fasiliti? Pengurusan fasiliti merupakan satu pendekatan pengurusan yang berteraskan tiga elemen iaitu manusia, tempat dan proses. Kontrak Facility Management and Maintenance pula adalah salah satu kaedah dalam melaksanakan pengurusan sesebuah fasiliti. Jabatan Kerja Raya telah membangunkan dan mengeluarkan pelbagai perkeliling, garis panduan dan tata cara bagi pelaksanaan kontrak FMM. Sebelum kita membuat keputusan untuk menguruskan fasiliti secara kontrak FMM, kita perlu memastikan terlebih dahulu sama ada fasiliti tersebut sesuai. Untuk penjelasan secara terperinci, kita boleh merujuk garis panduan pengurusan operasi dan penyelenggaraan. Dokumen ini menerangkan perkara-perkara yang perlu diambil kira iaitu mengenal pasti kaedah pengurusan penyelenggaraan yang bersesuaian dengan fungsi organisasi dan mengenal pasti strategi pengurusan dan penyelenggaraan yang bersesuaian dengan fungsi dan jenis aset. Walau bagaimanapun, video ini hanya akan menerangkan secara ringkas kaedah pelaksanaan pengurusan penyelenggaraan secara kontrak FMM. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita perlu memahami dasar kerajaan bagi pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan. Kementerian Kewangan telah menetapkan beberapa perkara yang perlu dipatuhi bagi pelaksanaan kontrak FMM. Antaranya, pelaksanaan FMM dikategorikan sebagai kontrak kerja, kerja penjagaan fasiliti atau fasiliti custodial dilaksanakan secara kaedah wang pertukar sementara. Skop-skop kerja yang diluluskan di bawah kontrak FMM. Kontrak FMM ditadbir berdasarkan syarat-syarat kontrak PWD Facilities Management and Maintenance Form tahun 2016. Barang kontrak ini dikhususkan bagi premis kerajaan dan untuk tempoh kontrak yang tidak melebihi 7 tahun. Bagi menambahkan lagi pemahaman, kita boleh merujuk garis panduan perolehan dan pentadbiran kontrak pengurusan fasiliti dan penyelenggaraan. Secara ringkas, pelaksanaan kontrak FMM terbagi kepada dua peringkat iaitu pra-kontrak dan juga pasca kontrak. Antara lain, garis panduan ini juga menerangkan garis masa bagi pelaksanaan kontrak FMM. Ianya sangat penting untuk difahami kerana terdapat elemen pengurusan peralihan iaitu tempoh peralihan di antara kontrak baru dan kontrak sedia ada. Ini bagi memastikan kesinambungan dan ketersediaan fasiliti. Berbalik kepada syarat-syarat kontrak tadi. Berikut adalah antara terma-terma yang terdapat dalam syarat-syarat kontrak ini seperti skop kontrak, kaedah bayaran, tanggungjawab kontraktor, tanggungjawab pegawai penguasa fasiliti, keperluan insurans, penamatan kerja dan lain-lain. Adalah penting bagi pegawai yang menyediakan tender atau mentadbir kontrak faham terma-terma yang diperuntukkan dalam syarat-syarat kontrak ini. Ini bagi memastikan kontrak FMM dapat dilaksanakan secara teratur dan dapat menjaga kepentingan kerajaan. Syarat-syarat kontrak ini juga mengandungi 10 lampiran yang merupakan dokumen bagi melengkapkan sesuatu kontrak. Jadual harga hendaklah disediakan dengan tepat dan menerangkan secara lengkap kuantiti yang terlibat seperti luas lantai, keemasan yang terlibat dan lain-lain. Ini sangat penting bagi membantu pentender menghargakan tender dengan munasabah selain membantu pegawai penguasa fasiliti dalam pentadbiran kontrak. Dalam penyediaan senarai harga ini, kita perlu merujuk site information atau asset inventories atau dokumen kontrak yang lepas sekiranya ada. Pejabat menyedia tender juga perlu membuat facility condition assessment terlebih dahulu. Ini bagi mendapatkan maklumat terkini fasiliti tersebut. Selain itu, senarai harga perlu dilampirkan bersama jadual kekerapan yang bertujuan untuk menetapkan kekerapan penyelenggaraan sesuatu aset. Untuk rujukan, kita boleh merujuk satu lagi dokumen yang dikeluarkan oleh JKR iaitu Government Building Schedule Maintenance Guideline. Ianya mengandungi cadangan kekerapan penyelenggaraan yang perlu dibuat bagi setiap komponen-komponen aset yang berkaitan. Kita juga perlu merujuk dokumen-dokumen lain seperti manual penggunaan peralatan yang dikeluarkan oleh pengilang dan lain-lain dokumen bagi menghasilkan jadual kekerapan yang komprehensif. Spesifikasi yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan fasiliti yang hendak disenggara. Untuk itu, JKR telah mengeluarkan spesifikasi bagi kontrak FMM melalui Surat Arahan KPKR bilangan 7/2019. Dalam surat yang sama juga mengandungi dokumen kehendak prestasi yang menetapkan tahap prestasi yang perlu dipatuhi oleh kontraktor. Bagi memudahkan dan meningkatkan tahap efisiensi pengurusan pelaksanaan kontrak FMM, JKR juga telah mengeluarkan keliling yang menguatkuasakan penggunaan CMMS. Apa itu CMMS? CMMS ialah satu aplikasi alat bantu yang membolehkan kerja-kerja pengurusan senggaraan fasiliti menjadi lebih mudah, sistematik dan berkesan. Ini hanya merupakan pengenalan asas berkaitan Facility Management and Maintenance. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh menghubungi JKR seperti alamat dan nombor telefon yang tertera.